Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Pada petang ini saya akan berkongsi pada satu persoalan. Saya selalu didatangi oleh dan juga dikunjungi oleh mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Saya bukan seorang konselor, tapi saya hanya tunjuk jalan saja. Tapi pada petang ini saya ingin kongsi satu persoalan yang seorang klien saya berjumpa dengan saya. Dia kata dia ada masalah. Masalahnya ialah dia ingin memiliki, bahasa mudahnya ialah dia suka dengan seorang perempuan je lah. Seorang perempuan, tapi di masa sama dia curiga perempuan ni ada hubungan dengan lelaki yang lain. Jadi dia minta bantuan. Dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz tengokkan betul ke dia ada dengan ada hubungan dengan lelaki lain?" Saya ingin tegaskan, ramai orang suka tanya tengokkan. Kita berhati-hati menggunakan istilah tengokkan. Takut nanti kita menilik. Ini akan membawa kepada masalah kedua. Iaitu masalah keduanya ialah kita percaya pada telik-telik. Orang ustaz-ustaz ni, perawat ni, dia bukannya tukang telik. Ustaz gunalah ustaz punya minda bawah sedar untuk tengok dia, boleh tak? Semua orang ada minda bawah sedar dan dia boleh tengok sendiri. Kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita, saya memang sebagai terapi NLP, tapi kita kena berhati-hati menggunakan alat yang Allah telah gunakan di dalam minda kita ni, atau otak kita. Ini Allah telah gunakan kemampuan. Tetapi jangan sampai kita bergantung dengan perantaraan atau alat yang Allah telah beri tadi. Kita bergantung pada Allah SWT. So kita masih ada kelemahan. Sebab tu bila orang tanya kenapa boleh tak tolong tengokkan dan sebagainya, saya kurang selesa dengan perkataan tengokkan. Takut nanti kita terjebak dengan istilah menilik. Satu. Yang kedua, kita ada disiplin kita dan juga kita ada apa dipanggil sebagai kita punya etika. Kita boleh cerita keburukan atau buka aib orang. Kalaupun kita mendapat mengesan sesuatu yang melibatkan aib dan keburukan orang, kita tak boleh cerita ke orang. Ini prinsipnya. Jadi ini juga ingin kenalkan. Terus saya kongsikan itu yang pertama. Yang kedua, orang ini juga mendesak supaya perempuan ni kembali kepada dia. Saya tanya dia, kalau abang dah curiga, sentiasa curiga, macam mana abang nak kembali kepada dia? Sebab abang saya curiga. Dia selalu dia curiga ni, perempuan ni lah, ada gitulah, yang chat dua lah, selalu online apa. Jadi saya cakap yang ada berkepentingan dari isu ni ialah abang sini, bukan abang sembahyang syahrah lah, kan? Jaga sembahyang, dan ini akan membawa manfaat kepada abang sendiri. Dia tak nak suruh kita tengok tak? Jadi ini di antara masalah yang kita sedang hadapi dalam masyarakat. Ustaz-ustaz ni bukannya tukang telik, bukannya doktor. Kita dapat panduan daripada agama juga. Kita bacaan kita hanya memberi bantuan dan dorongan serta galakan dan dorongan. Yang akan melalui proses itu ialah mereka yang bertanya. Sebab itu dia mendesak. Bolehkah Ustaz pastikan perempuan ni hanya suka pada saya saja? Ini lagi satu masalah, tuan-tuan. Prinsip saya, kita berdoa, kita berdoa Allah Ta'ala. Tetapi Allah tahu apa yang kita perlu. Apa yang kita nak ni, apa yang kita nak, apakah yang kita nak tu apa betul kita perlu. Kemungkinan itu bukan keperluan kita, sebab itu hanya kita nak saja. Allah lebih tahu apa yang kita perlu. Sebab itu kena dengar, apa ni ustaz ni sembahyang doa 40 hari, apa pasal dia tak balik kepada saya? Doa kita ialah memohon agar Allah berikan yang terbaik untuk tuan. Jadi kalau kita doa yang terbaik untuk tuan dan perempuan itu tak kembali pada tuan, dia cari lelaki lain, mana itulah yang terbaik untuk tuan. Sebab saya tidak
mempunyai kuasa atau kekuatan untuk memindahkan keinginan perempuan itu kepada Tuhan. Sebab kita minta doa, Allah Ta'ala yang terbaik, Allah bagi yang terbaik. Kalau saya ada kayu sakti, katakan ubah, boleh je suka Tuhan, tapi mungkin itu adalah malapetaka. Lebih-lebih lagi, dia pernah merosakkan bisnes Tuhan. Dia mengaku bahawa kerana perempuan adalah dia cerai-berai dan bisnes dia hancur. Jadi kalau begitu, saya rasa itu ciri-ciri yang tidak perlu dikejar-kejar. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kadang-kadang masyarakat kita tidak memahami. Jadi kalau dalam konteks percintaan, kita suka seorang, pertama sekali asasnya, kayu ukurnya ialah landasannya kerana Allah Ta'ala, lillahi rabbil alamin. Bila lillahi rabbil alamin, kena minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Jika ikhtiar, petunjuk, apa yang berlaku di sekeliling kita itu kelihatan seperti tidak memihak pada kita, itulah tanda daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allama bil qalam, Allah Ta'ala ajar kita, memberi tanda-tanda melalui pen yang ditulis dan dilukis. Lukis apa yang berlaku. Kalau dia tak suka asyik lari jauh dari kita, itu adalah lukisan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita buat keputusan. Dan saya dapati bahawa cabaran yang paling besar, saya ingatkan pada saudara yang bertanya pada saya ini, cabaran paling besar ialah, boleh tak saya cakap, cinta pada manusia itu jangan sampai 100%, 70% pun tinggi tu. Kalau kita cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka atas kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kita kepada orang yang disayangi, dikasihi, itu adalah terbaik untuk kita, supaya kita makin dekat dengan Allah SWT, makin cinta. Maka Allah pilihkan isteri kita atau suami kita yang akan mendekatkan kita kepada Allah SWT, mendekatkan kita kepada Allah SWT, mendekatkan kita dengan Allah, rajin qiyamul lail, puasa, solat berjemaah. Itulah sebab itu fungsinya kenapa kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebanyakannya kita minta Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Boleh Allah Ta'ala dengan keagungan kebesarannya bagi, tapi fa'mal masyid tu, maka lepas tu Allah akan lepaskan kita dan kita akan kalang kabut dengan cabaran dunia pada hari ini. So inilah manusia, bila dia mencintai makhluk itu melebihi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cabarannya. Sebab itu yang perlu pada masa ini ialah kita kena memastikan, terutama dalam kes yang saya nyatakan tadi, saya rasa dah lebih seminggu saya memberi petunjuk dan memberi lorong nampak gayanya. Saudara kita ni masih lagi letak dengan pendiriannya. Dia minta agar saya memastikan perempuan tu hanya suka pada dia saja. Saya cakap, tak boleh ni. Maka ini bukan keterbatasan. Kepada mereka-mereka yang nak call saya ke dan sebagainya, kalau ada perumahan begitu, jangan call lah. Kita bual-bual je. Sebab kita hanya memberi tunjuk, kemudian kita berharap bahawa Tuhan yang akan melalui dan ikutnya. Jangan sampai minta Allah Ta'ala ikut apa yang kita nak. Contohnya, kita kat Mesir Raya ni kan, ada kanak-kanak datang ke rumah kita. Dia main-main, budak-budak. Dia tak apa-apa, dia suka main di sana. Kita tukar dan kita seronok melihat dia. Kita bagi dia duit RM1. Nah, RM1 duit raya. Nah, dia tak nak duit RM1 tu, kerana dia ambil, dia bagi mak dia. Dia tak nak, tapi kita bagi juga. Dia tak nak, dia bagi. Dia tak nak, tapi kita bagi. Kita bagi sebab kita kasih, sayang, suka, gembira. Nah, ambil RM1, RM10, RM15, kita bagi kat dia. Tapi kalau ada seorang ni, Assalamualaikum, nak duit raya? Nah, RM1. Kan dia ketuk lagi, Assalamualaikum, nak duit raya? Nah, RM1. Sampai 3-4 kali dia datang. Dia cakap, asyik minta je ni, apa hal nak ambil duit ni, pergi main jauh-jauh. Kita takut, itu manusia-manusia tuan-tuan ya. Kita takut nanti kita asyik minta saja dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti Allah beri kita dalam keadaan kemurkaan, ambil, pergi main jauh-jauh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai peringkat begitu. Dalam konteks kita adab minta Allah Ta'ala, kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita laksanakan dengan penuh kasih sayang dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jangan suka meminta-minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konteks meminta supaya Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Memohon dan berdoa kasih sayang. Buktikan dulu dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Kalau nak minta tu minta yang terbaik untuk kita, kerana Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita khawatir dan kita bimbang apa yang kita minta itu kerana keinginan nafsu kita sebenarnya menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta Allah beri itu supaya kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan dapat yang terbaik. Itu bila saya mengambil keputusan untuk memberikan jawapan kepada orang yang bertanya tadi. Saya mohon jawapannya ialah kalau sudah sepanjang seminggu ni asyik mengadu masalah curiga, tak percaya. So sebenarnya jawapan sudah ada di tangan abang. Abang dah ada jawapannya. Sebab abang tak percaya dia. Sebab tu abang nak suruh dia kembali pada abang. Jadi cabaran ini adalah cabaran yang abang akan hadapi. Sebab saya dapati bahawa abang mencintai perempuan ini melebihi cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu abang semakin lama semakin jauh. Saya harap mereka ini faham. Jadi adalah 2-3 kes yang saya ini bukan pakar percintaan, bukan orang bukan pandai dalam bab percintaan ini. Tapi bila orang bertanya, kalau mohon supaya utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita mencintai makhluk ni lebih dari itu. Nanti kita makin jauh dengan Allah Taala. Dan khawatir apa yang kita dapat itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya rezeki kita kurang, kita ada masalah dalam rezeki kita ada masalah dalam rumah tangga. Berhati-hati. Saya selalu ingatkan anak murid saya mengajar tahun ni, semester ini saya mengajar subjek munakah. Saya ingatkan anak murid saya. Dalam kegairan mereka menjadi pasangan dalam kampus, antara universiti, antara kelas kan, tengok. Dan saya kata itu bagus. Saya memang galakkan anak murid ni kalau dia kahwin semasa student tak ada masalah. Tetapi jangan sampai meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, mohon agar Allah Taala memberikan kita macam-macam idea, Allah Taala memberikan kita macam-macam petunjuk, dan nanti baru kita pilih dengan penuh kegembiraan. Kerana apa? Kerana dengan iringan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iringan keberkatan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru kita ni, sebab ini persoalan anak-anak muda sekarang kalau bercinta begitu berlebihan. Kalau memang mencintai orang sampai berlebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, akhirnya bila ada masalah tergolek dok tu orang kan, dia stres, nak bunuh diri. Orang tiba mengaku dia nak bunuh diri. Jadi ini di antara cabarannya. So saya ingatkan, saya kongsikan ini supaya saya rasa mungkin ada orang lain kes yang sama. Dia putus cinta ataupun rasa dia nak ke orang tu. Ingat, memang kita nak. Apakah itu keperluan bagi kita? Yang tahu itu perlu tak perlu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berilah aku yang terbaik, yang mana dengan pemberianmu ini aku semakin dekat padamu, semakin aku mentaatimu, mendekati sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah Ta'ala Allah akan kurniakan kepada kita perkara-perkara memudahkan kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Sebab nak itu asalnya ialah nafsu. Sehingga itu perkongsian pertama saya, semoga bermanfaat, keberkatan, kerahmatan. Saya akan cuba kongsikan lagi persoalan-persoalan kehidupan yang saya lalui, yang saya orang tanya dan saya jawab, atau saya sedang selesaikan masalah orang yang mana saya boleh kongsikan tanpa mengaibkan seseorang. Mungkin saya tahu bila ada permasalahan ini, mungkin ada orang permasalahan sama, dan ada orang yang dengar perkara ini boleh membantu, dan mungkin anda ada orang lain yang memiliki sama, dengarkan mereka. InsyaAllah Ta'ala ia akan memberi manfaat, keberkatan, kerahmatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.